Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan yang ke-6 yang oleh saya sendiri, Nakib Hadri bin Abdul Rahim, Puan Nurdiana binti Razali, Cik Nur Mastura binti Johari dan Encik Muhammad Ghazali Al-Tamizi bin Jafarullah. Kami akan membentangkan berkenaan dengan potensi insan dalam pembentukan jati diri generasi muda masa kini. Jadi isi kandungan kami ada 13. So yang pertama adalah konsep pembangunan. Pelbagai negara di dunia berlumba-lumba dalam mengejar kemajuan dalam pelbagai sektor, terutamanya dalam bidang sains dan teknologi. Pembangunan yang terjadi berkembang pesat dan dapat ubah gaya hidup seseorang. Pembangunan yang pesat boleh menyebabkan generasi muda alpa dalam arus globalisasi alam teknologi. Seterusnya adalah asal-usul modal insan. Asal-usul modal insan mula diperkenalkan oleh Adam Smith dalam bukunya yang bertajuk Wealth of Nations. Seorang ahli ekonomi Amerika Syarikat, Theodore telah berjaya membuktikan pelaburan modal insan melalui pendidikan dan latihan di Amerika Syarikat adalah lebih tinggi daripada perkara yang berasaskan pelaburan modal fizikal. Dan beliau berpendapat semua kebolehan sama ada yang semula jadi atau yang diperoleh boleh diperluaskan dengan pelaburan yang sesuai untuk melahirkan modal insan. Jadi di dalam gambar ini adalah buku yang diterbitkan oleh Adam Smith dan dia pakar ekonomi Amerika Syarikat lah. Seterusnya adalah kualiti modal insan. Definisi kualiti modal insan adalah merupakan darjah kecemerlangan yang biasanya yang tinggi dan bermutu di mana kualiti produk dan perkhidmatan yang dihasilkan dapat memenuhi kehendak dan keperluan individu atau organisasi. Dalam sudut peringkat sumber manusia pula, tertumpu pada mahasiswa atau pelatih yang terdiri dari golongan terpelajar dan berpendidikan tinggi yang bakal mengambil tampuk pemerintahan negara dan merupakan aset insani negara. Dia potensi insan di bawah pemerintahan pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad, beliau telah memperkenalkan dasar pandang ke timur pada tahun 1982. Di dalam dasar ini, beliau telah menjadikan masyarakat Jepun yang menjadi sebagai contoh yang untuk dijadikan dan diamalkan di Malaysia. Sebagai contoh, budaya shoji yang diterapkan untuk pelajar sekolah di Jepun dapat dapat melatih generasi muda untuk mempunyai semangat kerja berpasukan, mempunyai sikap dan budaya positif serta bertanggungjawab dalam menjaga kebersihan dan persediaan sekolah. Seterusnya, dalam rancangan Malaysia ke-9, Tun Abdullah Ahmad Badawi telah menjadikan modal insan sebagai satu strategi penting dan tonggak utama dalam pentadbiran beliau. Beliau ingin menjadikan rakyat Malaysia mempunyai minda keras pertama dalam arus pemodenan dan beliau telah melancarkan melalui pelang induk pembangunan pendidikan. Dan faktor utama modal insan untuk mengumumkan masyarakat generasi muda terutama melalui sistem pendidikan yang terancang. Gagasan baru yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak adalah melalui Transformasi Nasional 2050 atau singkatannya TN50. Matlabatnya adalah untuk melahirkan generasi muda yang berfikiran kreatif, inovatif dan tidak melupakan identiti diri, tradisi serta budaya bangsa dan agama. Melalui gagasan baru ini dapat memperkasakan pemikiran jitu generasi muda Malaysia melalui visi yang dipacu oleh Kementerian Belia dan Sukan dengan identiti negara iaitu bangsa Malaysia. So selanjutnya saya serahkan kepada Puan Diana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Nakib. Nama saya Nurdiana binti Razali dan hari ini saya akan membentangkan tentang pembentukan jati diri melalui potensi insan. Pembentukan jati diri melalui potensi insan terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah melalui pendidikan ataupun intelektual. Yang kedua adalah melalui rohani ataupun emosi dan seterusnya adalah melalui jasmani. Menurut Imam Al-Ghazali, akal ialah sumber ilmu di mana tempat timbul ataupun tempat sendi ilmu. Ia juga merupakan tempat bagi memproses ilmu. Namun,
Ilmu ini bukan sahaja sekadar pendidikan, ia juga perlu diterapkan dengan ilmu agama, sahsiah dan juga nilai-nilai murni bagi melahirkan generasi yang seimbang. Hal ini dikuatkan lagi dengan falsafah daripada Sir Albert Einstein yang menyatakan bahawa agama tanpa ilmu ialah buta dan ilmu tanpa agama adalah lumpuh. Ilmu dan agama perlu bergerak seiring merujuk kepada konsep kesepaduan ilmu. Dari perspektif Islam, ia bermaksud menyatu padukan pelbagai aspek termasuk rohani, jasmani, emosi dan intelektual. Dari falsafah Islam pula, ia ditakrifkan sebagai konsep ilmu dan amal yang menggabungkan kedua iaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah dan juga ilmu akliyah dan juga ilmu nakliyah. Ilmu perlu diterapkan dengan seimbang agar melahirkan generasi Muslim sejati yang penuh dengan jati diri yang mantap dan juga berkesan. Kemudian adalah emosi dan rohani. Rohani ialah satu elemen hati yang membawa kepada perkembangan personaliti. Ia memainkan peranan sama ada buruk ataupun baik sesuatu manusia itu. Emosi pula merupakan satu ciri jiwa manusia yang dipengaruhi oleh keadaan dan juga situasi. Ia menggambarkan perasaan manusia yang pada satu-satu masa dan ia juga dapat mempengaruhi tingkah laku, keputusan dan juga komunikasi kita. Kedua-dua aspek ini perlu digabungkan dan juga perlu diterapkan dengan nilai-nilai murni dengan penghayatan Islam bagi melahirkan aura positif. Insan yang mempunyai emosi dan rohani yang sihat akan penuh dengan rasa sayang, rasa cinta dan tidak mudah dipengaruhi oleh sesuatu keadaan. So, yang terakhir adalah melalui jasmani. Jasmani adalah satu kepentingan fizikal bagi mengembangkan bakat dan juga kemahiran. Ia akan menjadikan fizikal kita sihat dan juga cergas. Ianya boleh dipupuk melalui aktiviti kokurikulum di sekolah terutamanya seperti melompat, berlari, berkawat dan juga menari. Penggunaan fizikal yang semaksimum mungkin akan dapat mencungkil bakat-bakat dan juga potensi di dalam diri remaja yang tidak diketahui sebelum ini. Pepatah Arab mengatakan al-aqlu salim fil jismi salim, iaitu akal yang sihat sejahtera datang dari badan yang sihat. Oleh itu, kestabilan dan keteguhan sesuatu negara bermula dari penggabungan kesemua aspek tersebut. Dengan penggabungan yang seimbang, ia akan melahirkan generasi yang hebat pada masa hadapan. Terima kasih. Saya serahkan semula kepada Cik Nur Masturina. Assalamualaikum. Saya Nur Masturina binti Jumardi akan menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan jati diri. Antaranya tidak mempunyai misi yang jelas, terpengaruh dengan nilai-nilai budaya barat dan kurang didikan agama. Sebagai contoh, pengaruh seks bebas, transgender, homoseksual, black mental, punk, hedonism, skinhead dan sebagainya. Dan akhir sekali bersifat hedonism. Menurut Kamus Collins, James 1993 menyatakan bahawa hedonism adalah prinsip atau kepercayaan yang menyatakan kesenangan adalah hal yang paling penting dalam hidup. Menurut Kamus Dewan pula, hedonism ialah pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan dan kesenangan hidup. Secara konseptualnya, budaya hedonism membawa maksud gaya hidup yang hanya mengajar keseronokan semata-mata. Saluran perubahan jati diri terdiri daripada perubahan bahasa, perubahan nilai bangsa, perubahan tingkah laku dan perubahan jati diri. Antara kesan tidak memiliki jati diri adalah berlakunya keruntuhan sosial, kemerosotan ekonomi, wujud politik yang kurang sihat, maruah dan martabat negara tergadai dan menggugat kedaulatan negara. Di antara kepentingan jati diri
Dari segi individu, dapat mengelakkan pengaruh negatif, dihormati oleh masyarakat dan mendapat ketenangan hidup. Untuk masyarakat, dapat memupuk semangat kerjasama dan kesepakatan dan membentuk perpaduan yang utuh. Sebagai contoh, pada tahun 2018 berlakunya rusuhan di kawasan kuil Sri Maha Mariamman di Subang Jaya yang berpunca dari perselisihan faham di antara pihak kuil dengan pihak pemaju dalam isu pemindahan kuil. Dari sini jika kita dapat kesepakatan berperbincangan, mungkin perkara sebegini dapat dielakkan. Untuk negara, dapat memantapkan pucuk pimpinan negara, menjamin keharmonian negara serta meningkatkan ekonomi negara. Di antara langkah-langkah memperkukuhkan jati diri adalah melalui adat. Adat dalam pengaruh Islam ialah adat Melayu yang ketika seseorang itu baru lahir, antaranya adat bercukur. Adat bercukur bertujuan membuang rambut bayi yang dianggap kotor dan tidak tumbuh dengan baik bersesuaian dengan ajaran Islam yang mementingkan kebersihan dan kesihatan. Untuk masyarakat Cina pula terdiri daripada adat tentang perkahwinan dan kematian. Adat dan petua untuk kehidupan kaum Cina dinamakan Feng Shui, iaitu hukum-hukum samawi, astronomi dan bumi geografi. Bagi adat masyarakat India pula berteraskan agama Hindu, meskipun ramai orang India pada masa kini beragama lain. Sebagai contoh, masyarakat India mengamalkan sistem keluarga bersama, joint family, yang membentuk kepribadian dan jati diri agar tidak mengikut lunas-lunas yang tidak dibenarkan oleh ajaran mereka. Selain itu, langkah-langkah memperkukuh jati diri dari segi budaya dengan mengamalkan nilai hidup yang baik, prinsip pegangan falsafah hidup yang berlandaskan nilai-nilai murni. Antara nilai murni masyarakat Melayu ialah bersifat budi pekerti dan berbudi bahasa. Dalam masyarakat Melayu, kepribadian dan pembentukan sasiah diri amat penting untuk membina peribadi Melayu yang baik, berakhlak, beragama dan berbudi. Nilai masyarakat Cina pula merangkumi aspek kepercayaan yang tinggi di mana dapat memberikan kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan dan kekayaan. Nilai-nilai murni dalam masyarakat India pula dititik beratkan mengenai ahli keluarga yang terpelihara dengan nilai kasih sayang dan memberi perhatian kepada semua golongan. Kepercayaan dan budaya mereka daripada keluarga dipelihara dan diperturunkan kepada generasi muda. Akhir sekali melalui agama, dengan memberi didikan agama yang kuat bermula dari usia kecil, menerapkan ajaran agama yang betul dalam membentuk masyarakat yang harmoni. Pegangan agama mempunyai peranan yang penting dalam membina jati diri masyarakat yang bersatu padu dan bertamadun. Merujuk kepada prinsip rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, jelas menunjukkan bahawa agama merupakan tunjang utama dalam membina jati diri manusia dan memantapkan perpaduan bagi mengukuhkan bangsa dan negara. Secara kesimpulannya, untuk mencapai keharmonian dan kemakmuran negara serta masyarakat secara menyeluruh, setiap insan perlu memiliki jati diri agar dapat hidup dalam suasana yang harmoni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Ghazali Al-Tarmizi bin Ja'farullah.
Seterusnya, peranan ibu bapa dalam melahirkan jati diri anak. Ibu bapa berperanan untuk menjadikan contoh teladan dalam membentuk anak-anak agar menjadi seorang insan yang berjaya dan mempunyai sasiah yang tinggi. Ibu bapa harus mempunyai sikap yang baik seperti amalan suka membaca, tidak merokok, percakapan yang sopan, berdisiplin, memperkaya adab dan sopan dan lain-lain lagi. Tabiat yang negatif dan perkara yang meruntuhkan akhlak oleh ibu bapa haruslah dijauhi. Anak-anak remaja akan meniru segala tingkah laku dan percakapan ibu bapa. Oleh itu, ibu bapa harus sentiasa menjaga tingkah laku dan menunjuk teladan yang baik supaya anak-anak remaja dapat mencontohi mereka. Bagi tanggungjawab ibu bapa untuk memberi kasih sayang kepada anak, ibu bapa bertanggungjawab untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak adalah salah satu langkah untuk melahirkan modal insan yang cemerlang. Ibu bapa harus mencurahkan kasih sayang dalam bentuk luahan kata ataupun perbuatan yang secukupnya kepada anak-anak mereka agar merasa diri mereka diambil berat dan tidak diabaikan oleh ibu bapa mereka. Menyatakan I love you dan memeluk anak dengan penuh rasa kasih dan sayang adalah menjadi satu trend masa kini dan tidak menjadi kesalahan. Malah ianya telah dipraktikkan oleh kebanyakan negara barat sejak dulu lagi. Ibu bapa haruslah memberi pujian kepada anak-anak dengan cara memberikan hadiah ataupun mengucapkan kata-kata positif apabila anak-anak mendapat keputusan yang cemerlang. Tanggungjawab ibu bapa untuk memantau setiap aktiviti dan pergerakan anak-anak mereka. Ibu bapa mendukung obligasi yang dominan untuk mengawasi tingkah laku anak-anak khusus pada peringkat remaja dalam usaha untuk membentuk anak-anak menjadi modal yang insan yang cemerlang. Oleh itu, ibu bapa harus memahami jiwa anak mereka dan mendidik mereka dengan berhati-hati. Apabila anak remaja pandai memilih kawan yang betul, rakan tersebut pasti akan mempengaruhi pengaruh yang baik. Oleh yang demikian, ibu bapa hendaklah memastikan anak remaja pandai memilih kawan. Ibu bapa harus memastikan anak remaja mempunyai rakan sebaya yang daripada latar belakang keluarga yang baik dan mempunyai tingkah laku yang baik juga. Ibu bapa juga boleh menjadikan keluarga rakan anak mereka rakan keluarga. Kerjasama antara ibu bapa dengan pihak sekolah juga memainkan peranan penting dalam bentuk jati diri anak remaja masa kini. Lihat daripada perspektif yang lain, ibu bapa wajar bekerjasama dengan guru sekolah dalam usaha melahirkan modal insan yang cemerlang. Ibu bapa hendaklah sentiasa mengambil berat dan memerhatikan prestasi perkembangan pelajaran anak-anak mereka di sekolah. Sebagai analogi, ibu bapa wajar memberi banyak buku, rujukan ataupun bahan-bahan buku yang berkaitan seperti novel kepada anak mereka. Membaca bukan sahaja dapat menimba ilmu pengetahuan anak-anak, tapi juga dapat mengisi masa lapang anak mereka dengan perkara yang bermanfaat. Hal ini sesuai dengan peribahasa serampang dua mata. Ibu bapa juga patut meluangkan masa untuk menemani anak remaja untuk membaca. Prestasi pelajaran anak-anak pasti akan meningkat dengan menggunakan kaedah ini. Peranan guru dalam aspek pendidikan bagi penyediaan modal insan yang berkualiti. Pendidikan memainkan peranan penting di dalam menyediakan negara modal insan berkualiti yang memiliki sasiah terpuji, berkemahiran yang tinggi serta mampu berfikir secara kreatif dan kritis, khasnya dalam menempuh arus pemodenan. Antara tugas penting guru di dalam membangunkan modal insan ialah membentuk personaliti yang unggul di dalam membina kepimpinan yang kental. Personaliti unggul inilah boleh diterjemahkan menerusi pribadi mulia, mempunyai sifat amanah, kepimpinan mulia serta berdisiplin dalam setiap tugasan yang diberikan. Antara peranan dan tanggungjawab bagi menyediakan modal insan berkualiti guru ialah meningkatkan minat, berkeupayaan dan bangkit insan muda bagi menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran.